إياك نعبد غير المغضوب عليهم kita baik takrim ikhwan apa 10 kewajipan mengenali sifat pintu dua pada silau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban mengenal sifat Tuhan dan Rasul. Mengenal dengan sifat. Ya, maka sifat menceritakan akan zat pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada pun yang wajib pada syarak, maka itu barang yang dijanjikan dengan memberi pahala. Manma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tark. Barang yang diberikan pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala dan disediakan azab yang dahsyat kalau kita tidak melaksanakan. Menunaikan, mengerjakan dia pahala yang besar, ya, dan tidak menunaikan dia maka azab amat besar. Adapun yang wajib pada syarak, maka itu barang yang dijanjikan, siapa janji? Allah SWT, dengan memberikan pahala dan ganjaran yang besar kerana mengerjakannya. Sembahyang, ya, dan seterusnya, puasa, zakat, haji, menuntut ilmu dan sebagainya, itu ganjaran besar di Allah. Dengan ikhlas sekarang itu, apa ibadat pun ruhul ikhlas, ruhul. Dan dijanjikan seksa kerana ketiadaan mengerjakannya. Dia tidak kerjakan menetap semayang, maka seksa. Satu waktu tak semayang berapa? 80 ukbah dalam neraka. Ya, man taraka salam ta'amidan abqahu Allahu fin nari samanina hukbah wa fi kulli hukbatin samanina sana. Barang siapa meninggalkan semayang dengan sengaja, tak ada unsur, jadi ikut nafsu syaitan malah, maka diumban ke neraka 80 hukbah. Satu hukbah 80 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kali kita satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kita hidup hari tak sampai 1000 hari akhirat. Kalau 10 250 tahun. Kalau 1/8 baru 125 tahun pun tak ada. Bayangkan, kali kan 80 hukbah. Satu hukbah 80 tahun. Satu hari pada tahun, satu hari akhirat 1000 tahun ni. Itu pun satu waktu. Kalau dua, tak boleh kira mana. Azab amat dahsyat disediakan bagi orang yang meninggalkan akan semayang dan betul ibadat yang lain. Sebaliknya kalau dikerjakan semayang, kalau saya kata semayang wajib, semayang sunat je. Semayang sunat subuh je. Ya, sunat ni kita buat 70 kali baru sama satu wajib. Besar je wajib. Kalau yang sunat dia, ganjaran dia. Raka'atain fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat semayang subuh. Sunat subuh tu harga dia lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Ya. Dunia dengan isi dunia, Masya Allah. Kita nak dapat apa? Negara yang besar dah. Ini satu dunia, bayangkan. Lebih baik daripada dunia dan isi kandung dunia. Kalau kita mati hidup balik, mati hidup balik, mati hidup balik, cari dunia kerja siang malam, suku dunia pun tak dapat. Ini bayangkan, bukan satu dunia, lebih baik daripada dunia dan isi dunia. Itulah pada ganjaran hebat bila kita taat dan azab dahsyat bila kita maksiat. Ada maksud. Maknanya Allah Ta'ala buat dua wajib, itu maknanya buat diberikan dengan yang besar pahala kalau tinggal azab yang amat dahsyat. Kita syukur dengan Allah Ta'ala, dengan nikmat iman, Islam, kesedaran, nikmat ilmu, nikmat amal yang sedikit sebanyak diberi ini, kita syukur. Syukur maknanya kita iktiraf benda ni besar. Yang lain tu kecil, yang ni lagi besar urusan kita dengan Allah Ta'ala. Maka kalau kita syukur, maka Tuhan akan tambah. Janjian jelas, in syakartum la azidan. Aku bersyukur, aku tambah.
Dan syukur tu panggil iqal. Syukur iqal ni'am. Syukur tu penambah nikmat. Nikmat tu kita nak tambah dengan syukur. Sebab bila kita syukur, mana hati kita seronok, hati kita rasa besar. Maka kalau kita bagi orang satu benda, orang hormat benda tu bagi, itu kita akan bagi lebih. Jadi kita bagi, dia ambil, dia cakap anak macam tak harga je. Kita takut dia tarik balik. Sebab kita jaga nikmat iman Islam yang besar dengan kita apa? Pupuk dia dengan ilmu dan amal salih. Habis. Dan dijanjikan seksa kerana ketiadaan mengerjakannya. Contoh paling besar apa? Ilmu. Kalau dia tak belajar, berat gitu. Sampai Imam Syamil letakkan taraf orang tak belajar ni macam mayat. Ya, man fata ta'limal ilmu waqta syababi fakabbir 'alayhi al-ba'ani wa fati. Ya. Barang siapa yang luput menuntut ilmu, dia tak cari ilmu Allah Ta'ala ketika dia hidup, maka taraf dia macam apa? Orang yang mati. Fakabbir 'alayhi arba'ani wa fati. Engkau takbir di empat takbir, mana ibarat mayat. Mayat kan tak ada apa kan? Tak ada kekuatan. Orang tolak dia ni membahagi, kau mencelingkup. Itulah tak ada ilmu, tak ada kekuatan pun. Ketika tak ada ilmu, habis hanyut tadi. Ini bahaya kalau tak ada pagar atau benteng ilmu agama Allah Ta'ala. Misal seperti mengiktikadkan, ini benda wajib juga misal. Apa benda wajib? Ini wajib ada dua. Satu wajib luas, dalam. Ini dalam. Ini apa? Iktikad, mana pegangan. Kita iktikad ada Tuhan. Kita yakin bahawa wujudnya Tuhan. Ya, Tuhan itu mana apa? Al-Ilah. Mana al-Ilah, al-Haq yang hakiki siapa? Allah Ta'ala sebenar tunggal. Dan juga iktikadkan, mana kita pegang, bukan tak adanya. Tak ada Tuhan, itu kita tolak. Kita tak pegang dan kita buang. Yang kita terima ialah adanya wujudullah, keadaan adanya Allah. Dan juga tahu dalil bagi keduanya. Tahu dalil bahawa kita iktikad Tuhan tu ada. Dan tahu dalil mana kata Tuhan tu tak ada, tu tak berlaku. Mana dalil kata Tuhan ada? Alam ni mudah. Ya. Dalil dalam ilmu suruh dia 20 sifat, 2 je. Ni kau tak dapat di paling dalam kepala. Tempat dia dalam lengkap. Dalil wujud alam baharu alam. Dalil qidam baharu alam. Dalil baqa sampai kaum mutakaliman. Dalil sifat baharu alam. Tapi apa makna baharu? Apa makna alam? Kena faham tu. Dalil sifat dia menunjuk. Ya. Jadi biar kita nampak dalam kalbi kita, dalam hati kita, seluruh akal kita nampak bahawa alam ni benar-benar menunjuk kepada kewujudan Allah, kepada ittisaf Allah Ta'ala bersifat dengan qidam, dengan baqa sampai habis. Bila dia menunjuk, maka bila kita pandang alam, nampak dia dah, ingat dia dah, ingat. Ya. Kalau pandang tapi tak apa ingat, ada peringkat awam. Bila tanya dia boleh jawab dan dipegang, itu peringkat awam. Iman dipanggil orang awam. Ya, makrifat peringkat awam. Kalau peringkat atas sikit lagi, dia tak boleh lupa. Dia pandang aja kepada makhluk, mesti ingat Tuhan dia. Ya, kerana dia setelah dia cinta. Orang kalau bercinta, dia akan tengok benda yang ada kaitan dengan Tuhan, dia ingat. Dia cinta seorang, dia tengok rumah kawan, dia tengok kawan. Dia tengok adik kawan, dia tengok kawan, dia tengok bapak kawan, dia ingat kawan tu, tanda dia cinta. Kalau dia tak ada cinta sekadar kenal aja, maka dia tak ada dalam ingatan. Kalau tanya dia menjawab, oh kenal dia, kenal, dia punya jiran sebelah rumah saja, dia tahu. Tapi tak letak dalam hati. Ya, sebab daripada akal dia letak. Sebab usul dia lebih dengan akal dulu. Mana akal dia mengetahui. Tapi bila daripada akal dia terjun ke kalbi, itu dah lain. Kalau cinta dia terjun ke kalbi. Ya, bila kalbi dia sentiasa ingat. Itu mana beza antara mengenal dengan akal, mengenal dengan kalbi tadi. Yang dia dengan akal beza. Kalau kita tasawuf dia main dengan kalbi. Itu dia panggil tasawuf, dia panggil ilmu tauhid khas. Yang ni tauhid am. Kemudian dibahas tauhid khas. Tauhid khas kita satu lagi kan. Satu dulu nafis tu memang kita tauhid khas. Dia tak nampak melainkan dia, lain tu hukum. Ya. Baik, itu contoh dia. Kita iktikad bahawasanya ada Allah. Dan kita iktikad tak ada Allah Ta'ala tu tak berlaku, mustahil. Tak ada tu tak. Bukan tak ada macam itu. Dengan dalil dia. Maka itu maknanya dalam setiap satu sifat ada 3 fardu ain. Ya, contoh kita kata wujud. Mengiktikadkan wujud, satu wajib. Ya, kemudian lawan wujud, adam, mustahil. Kita tolak, 2 wajib. Dan ketiganya mana dalil? Dalil sama ada Al-Quran, hadis ataupun dalil akal. Kalau dalil akal mudah. Makhluk ini baru alam itu saja.
Tapi bagaimana dia tunjuk itu akan dibincang. Kemudian demikian juga dia panggil i'tiqad, pegangan sedianya Allah Ta'ala. Mana qidam, wujud qidam. Qidam mana apa? Sedia. Sedia apa makna? Ya, sehingga akhirlah. Sedia maknanya apa? Mana sedia? Ibaratun an nafil adam sabiq lil wujud. Itu makna sedia. Ibarat daripada ternapi ketiadaan yang mendahului bagi wujud sesuatu. Mana kewujudan sesuatu dia ada dua. Sama ada wujud dia ni didahului oleh ketiadaan. Mana asal tak ada. Siapa? Semua makhluk. Satu lagi wujud dia tidak begitu. Wujudan dia tidak didahului oleh ketiadaan. Dengan bahawa wujud dia tu sedia. Mana wujud dia asli. Asalnya wujud. Dia tak ada pernah kena tak ada tak. Macam kita, wujud kita ni bukan asli. Arif baru datang. Yang asli bagi kita ialah ketiadaan. Asal kita tiada. Kemudian baru dia pergi sekarang ada. Bila macam tu siapa yang mengadakan? Mesti ada fa'il. Mesti ada pencipta. Situ maknanya alam ini menunjuk adanya pencipta. Macam itu kata alam ni baharu alam menunjuk adanya Allah Ta'ala. Baharu alam menunjukkan adanya zat Tuhan yang bersifat dengan sifat yang sebenar wujud. Bila sebenar wujud maknanya apa? Wujud dia tidak didahului oleh ketiadaan. Maka masuk bab qidam. Dan wujud dia tidak akan berkeputusan. Itu makna baqa, kekal. Ya, wujud yang hakiki ialah wujud dia. Wujud kita bukan wujud hakiki. Wujud kita majaz, sandar. Wujud Tuhan dipanggil mutlak, wujud kita dipanggil muqayyad. Wujud yang diikat. Kita diikat dengan Allah. Ada kita dengan dia, tak ada kita pun dengan dia. Tak ada kita mati dengan dia. Ada orang kata aku ni mati-mati, pening boleh nak ambil, mati, tak mati. Yang dia pula semua hidup, kalau boleh tak nak mati, besok dah mati. Maknanya apa nak cerita bukan urusan kita hidup dan mati. Itu menandakan dia panggil kita terikat dengan dia. Yang terikat dipanggil muqayyad. Kalau tak terikat dipanggil mutlak. Mutlak mana terlepas dari ikatan. Siapa yang wujud mutlak? Tunggal, dia je Allah Ta'ala. Wujud dia tidak terikat dengan siapa. Ya, adakah Tuhan perlu dijadikan? Tak perlu sebab dia qidam, dia sedia. Bila sedia tak perlu menjadi. Kalau dia tak sedia, dia lawan dia baharu. Bila baharu asal tak ada. Bila tak ada, dia perlu pada pencipta. Sebab Tuhan tak perlu pencipta sebab dia qidam. Dan dia kekal. Ya, tak siapa boleh mematikan wujudan dia. Kekal. Itu wujud yang hakiki. Ada pun wujud kita lah. Terikat. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang menyawa akan rasa mati. Mana kita ditambah oleh kematian yang telah ditaksis ditentu oleh Allah Ta'ala. Atau mana beza wujudan. Ya. Habis. Jadi sedia, mana qidam, mana sedia. Apa makna sedia? Ternapinya ketiadaan yang mendahului bagi wujud sesuatu. Faham ni? Ternapi awal kalau bahasa ni. Ternapi awal. Awal ni mana? Ibtidak, permulaan. Kita ada permulaan tak? Ada. Semua makhluk ada permulaan. Itu sebab kita semua ada surat beranak. Surat kita lahir diperanakkan. Sebelum ni belum kita tak diperanakkan lagi. Bila beranak mulalah kita muncul sebagai penumpang sementara di dunia ni. Bermakna kita ada awal. Mana asal tak ada, Tuhan bukan begitu, sebaliknya. Ya, benda tak berlaku di Tuhan. Sebab dia sedia kali. Bila dia sedia kali, dia tak perlu pada pencipta. Sebab tu salah kalau tanya siapa jadikan Tuhan. Itu soalan paling bodoh. Manusia paling bebal kalau ditanya siapa jadi Tuhan. Itu manusia paling bodoh dalam dunia. Soalan tu tak boleh keluar. Sebab bila Tuhan dia tak perlu pencipta. Kalau dia kena cipta tu bukan Tuhan. Kalau kena cipta maknanya makhluk. Ya, maka semua lain taklah makhluk. Sebab tu kita tanya bila dia dilahirkan. Bila dia mana dia ada masa, dia diikat, ada masa. Ada awal dia. Maka Tuhan tak boleh tanya. Ya, dan syaitan dia main, siapa jadikan langit? Allah. Siapa jadikan Allah? Siapa jadi semua Allah? Last kali siapa jadikan Allah? Ya, kalau ditanya siapa jadi Allah, ni soalan ya paling bodoh juga. Soalan ni tak boleh keluar. Ya, dia kata siapa jadi Tuhan. Bila Tuhan aja tak boleh soalan tu dikemukakan. Tuhan ialah pencipta, bukan dia dicipta. Kalau dia dicipta itu bukan Tuhan, itu makhluk. Ya, itu jawapan senang. Di mana orang banyak rajin akal kan. Kadang-kadang orang kami tanya dia kena niat jawab ni. Mungkin dia tahu tapi tergagap. Padahal soalan tu paling mudah jawab. Siapa jadi Tuhan? Soalan paling mudah jawab.
Pertama kita jawab soalan awak salah. Kami cakap awak menyoal tanda awak salah dan awak tak reti makna Tuhan. Ya, awak tak reti menyoal. Habis ya. Demikian juga i'tikad habis ya. Sedia mana tidak Allah Ta'ala hingga akhir, yakni pada tiap-tiap satu sifat itu ada 3 tempat yang undang-undang Tuhan paksa. Tiap-tiap sifat itu ada 3 wajib. Ya, undang-undang Tuhan paksa. Apa makna paksa wajib? Akan kita mengetahui dia. Undang-undang Tuhan untuk ini. Tiap-tiap sifat itu ada 3 wajib. Itu maknanya. Inilah makna perkataan ulama wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Di dalam kitab apa? Ummul Barahin awal-awal sekali kita. I'lam annal ada kata apa? Alam yajibu ala kulli mukallafin syar'an ay ya'rifa ma yajibu fi haqqillahi ta'ala wa ma yastahil wa ma yajuz yahil. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Apa makna mukallaf? Orang yang ditaklif, orang yang diberatkan atas dia tanggungan hukum, wajib, haram, makruh, sunat, itu ada kat dia. Bila mukallaf mana orang yang berakal. Kalau tak ada akal, syarak tak berat dia. Kemudian akal balik sampai umur. Kalau dia belum sampai umur, tak diberati lagi. Lepas tu kalau dia mati, tak cukup umur, syurga tempat dia. Dia tak ada dosa lagi. Jadi kalau dah sampai umur dia kena buat tanggungjawab. Mana mukallaf orang yang memikul tanggungjawab. Maka sini dia kata perkataan ulama wajib atas tiap-tiap mukallaf kita semua ni lah yang akan balik ni mengetahuikan yang wajib bagi Allah Ta'ala. Apa yang wajib? Sifat yang mesti kat Tuhan. Kata tak ada tak sah. Apa makna wajib? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu ay intifa'u. Barang yang akal tak terima kata tak ada. Ya, kudrat bagi Tuhan, akal tak terima kita ada, mesti benda tu ada. Iradat, mana benda yang akal kita tak terima kata tak ada di Tuhan, mesti ada benda tu. Ilmu, mana sifatnya mesti ada, akal tak terima kita tak ada, kata mana wajib. Ya, wajib bagi Allah Ta'ala. Dan yang mustahil atas Allah Ta'ala, ini pula terbalik, benda yang mesti tak ada kat Tuhan ni. Benda ni tak boleh ada kat Tuhan. Jahil tak boleh ada kat Tuhan. Ya, buta, tuli itu tak boleh ada kat Tuhan. Dia sama basar sifat ni. Itu maksudnya mustahil. 2. Jadi wajib semua tu. Wajib kita berpegang berkeyakinan segala sifat tadi yang sempurna milik Allah Ta'ala. Yang lawan dia kekurangan itu mustahil bagi Tuhan. Itu ringkas. Dan yang harus pada hak Ta'ala. Ya, apa yang harus iaitu membuat segala makhluk atau meninggal. Dia nak buat makhluk harus boleh. Dia tak nak buat pun tak apa, akan diterima dua-dua. Ya, tak ada siapa boleh mewajibkan atasnya. Habis. Dan mengetahui dalil pula bagi tiap-tiap satu. Dalil wujud mana? Dalil kidam bapak sampai habis 25 20 sifat kaum mutakalimat. Dalil pada ringkas kita mudah-mudahan pada ringkas alam ini. Makhluk ini menunjukkan baharu alam, mana alam ini semua menunjukkan atas itu. Ya, sebab alam itu menunjuk. Sebab itu jadi satu benda yang pelik kalau kita tengok alam kita tak kenal Tuhan. Kita tengok alam tengok mak saja, itu dengan butanya mata. Para al-qam wa lam yashhadu fihi aw ila wa qabla. Barang siapa yang dia tengok dia dengan mata luar ke alam, hati dia tak pergi memandang kebesaran wujud dan kebesaran Tuhan, maka hati dia buta. Sebab untuk mengelakkan buta tadi tu, sebab dia buta dia sama lampu lepas tu dan ya ada katarak, macam air buta. Sebab tu dia kena jaga dengan apa? Basuhan dia sentiasa disucikan dengan zikrullah. Sebab kita zikir dia akan terang kalbi kita tadi. Ya, mata hati kita makin cantik, makin cantik. Di mana? Dan yang harus pada hak Ta'ala. Jadi maknanya apa? Kita kena tahu benda yang berkait dengan Allah Ta'ala. Kita sifat, ada 3 tempat undang-undang Tuhan kita. Ya, itulah wajib silence. Demikianlah bersangkut paut dengan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mana wajib juga kita mengenali dia dengan sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil dan harus. Ya, 4 sifat: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. 4 wajib kan. Sekarang dibincang di belakang. Habis kemudian kita naklah kita tahu bahawasanya Tuhan itu ialah satu zat. Zat mana apa? Diri. Ya, takrif dia apa?
maqama binafsih, barang yang berdiri sendiri. Contoh kalau benda baharu zat, contoh kita panggil apa? Handphone. Ini dipanggil zat. Sebab apa? Dia tidak menumpang pada benda lain. Tak ada dia duduk kaki kita, tak ada. Ya, yang bawa diri sendiri itu dipanggil zat, objek benda zat. Ya, itu kalau yang baharu. Kalau yang menumpang pada satu benda, dia tak boleh bawa diri sendiri, dia menumpang, itu panggil sifat. Contohnya apa? Hitam. Hitam ni sifat, dia duduk di zat. Kalau tak duduk di handphone, dia duduk di kopiah kita, dia duduk di kertas, dia duduk di dinding dan sebagainya. Mana dia duduk sendiri tak boleh. Itu dipanggil sifat. Mana maqama bi ghairi, benda yang berdiri duduk pada benda lain. Apa benda lain? Zat. Jadi tiap-tiap zat dia mempunyai sifat. Dan tiap-tiap sifat mana dia duduk di zat. Macam tu maksudnya. Ya, kita ni tubuh kita dipanggil zat. Sifat kita apa yang dekat kita, warna kita, contohnya. Ya, itu sifat dulu. Habis. Jadi di sini maknanya kita mengenali zat Allah Taala yang tak serupa dengan makhluk, itu beza. Adapun zat kita makhluk sama kita serupa. Kita ada awal, kita ada akhir, ada kecil, ada besar, itu semua sifat makhluk. Maka sifat makhluk itu tak layak dengan Tuhan. Ya. Contohnya kita bertempat. Kita kalau tanya orang dua kali kan, awak duduk di mana? Tempat mana? Duduk di mana? Dan masa pula awak datang bila? Itu banyak kita kalau orang kita tanya bila di mana? Ya, bila awak datang, di mana awak duduk? Mana itu sifat makhluk. Lepas tu jangan tanya di mana Tuhan. Aina Allah, di mana Tuhan? Kalau dia tanya di mana Tuhan, yang ada di mana atas bawah kiri kanan itu makhluk. Maka tiap-tiap sifat yang layak dipakai oleh makhluk, maka itu mustahil bagi Allah Taala. Lepas tu jangan kata Tuhan duduk atas arash. Kalau atas arash tu ada bertempat atas, kan? Satu lagi kena ujar senang, dia duduk atas arash. Sebelum duduk arash, duduk mana? Duduk ke mangkau. Ya, duduk dalam bilik kau. Bukan Tuhan tu latuh. Oh, tutup pekong ni. Ya, kalau dia kata duduk atas arash, kau sembah Allah, kau sembah terpekong tanya dia. Ya, kalau Wahabi kata Tuhan duduk atas arash, kau tanya kau sembah Tuhan tu, kau sembah terpekong. So, ayat Quran, Ar-Rahman ala al-Arsy istawa. Istiwa mana isti'la? Bukan makna istiwa mana duduk pada kita ni. Ya. Bahasa kita pakai bahasa dua, satu hakiki, satu majaz. Tiap-tiap bercakap ada hakiki betul, ada majaz. Kan? Ya. Kalau orang berpuasa, semua ni dalam tangan saya. Ya, semua ni dalam tangan saya. Betul ke semua duduk dalam tangan dia? Tangan kau kecil je nak. Tangan mana kekuasaan. Ya. Semua ni dalam tangan saya. Orang bercakap kan, mana dalam kekuasaan dia. Bukan mana semua berduduk tangan pun besar tangan dia. Suruh pegang kereta dia tak boleh pegang dah. Besar. Ya, mana dalam tangan, mana dalam kekuasaan. Itu maksudnya. Ya. Itu dia kata Allah Taala di atas arsy istiwa, mana istilah, mana dia tertinggi, mana menguasai. Dia menguasai sampai kepada arsy, itu maksudnya. Ataupun serah kepada Taala, istiwa yang sesuai dengan Tuhan, yang tidak serupa dengan makhluk. Habis tutup. Ya, itu kaedah kita. Bahawa kena jaga tiap-tiap sifat yang layak dipakai oleh makhluk, maka Allah Taala bukan itu. Wallahu mukhaliqun lidzalik. Tuhan menyalahi itu semua. Sebab dia cara dia, kita cara kita. Sebab apa tak sama? Sebab hakikat lain. Hakikat dia wajib, hakikat kita mungkin. Hakikat Tuhan dipanggil wajib. Ada tu wajib, dia panggil wajib al-wujud. Ada pun kita mungkin al-wujud. Mana wujud kita ni mungkin. Apa mana mungkin? Ada, boleh. Tak ada pun, tak apa. Kalau orang kata kita tak ada, tak ada. Kalau kita ada pun tak boleh. Tuhan tak boleh, dia mesti ada. Ada dia wajib, akan tak terima dia tak ada. Sebab dia pencipta. Kalau dia maknanya boleh terima tak ada, itu bukan pencipta, itu dia cipta. Bila dia boleh terima tak ada, bermakna ada dia dicipta orang lain. Benda bila dicipta itu bukan Tuhan, itu makhluk. Makhluk mana allazi khuliqa, yang dicipta, yang dijadikan. Ya. Danlah kita tahu bahawa Allah Taala itu satu zat dan satu diri, ya, yang tak serupa dengan makhluk. Yang dia ni pula mengadakan sekalian alam. Jadi mengenal Tuhan dengan sifat. Mana sifat? Kalau terjemah bahasa kita, dia akan guna lafaz yang. Allah yang ada dia. Kita tak boleh mengenal Tuhan dengan kunhi zat. Dalam hadis Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi. Berfikir kamu tentang kejadian Tuhan, jangan kamu fikir kunhi hakikat zat Tuhan itu tak dibuka. Rasul yang mulia pun tak dibuka, kehebatan keagungan Tuhan yang maha dahsyat.
Ya, kenal dengan sifat sebab dia guna lapan yang. Zat mana? Zat yang. Yang tu mana sifat dia? Yang mengadakan sekian. Tuhan itulah satu zat, satu diri yang mengadakan sekalian alam. Mana sifat Allah Ta'ala ialah mengada, ijad, dia mengadakan. Bukan dia makhluk diadakan. Salah kalau tanya siapa jadi Tuhan. Seseorang boleh bodoh. Dengan tiada mana sesat suatu pun. Mana dia mengadakan sekalian alam dengan tiada sesat suatu pun. Mana tak ada salah satu pun. Kita buat kerja banyak salah kan bodoh ini. Menulis bukan kira apa ni. Kejap kena padam silap. Buat kerja ni kejap kata silap pula, kena buka balik macam-macam. Silap tu sifat kita. Tuhan Maha Suci daripada kekurangan. Tersilap tu kekurangan, tak layak begitu. Dan ialah juga yang, kalau dia guna lapan yang. Allah Ta'ala juga yang meniadakan, mana i'dam, ijad yang mengadakan, i'dam yang meniadakan. Bermakna makhluk tergantung dengan Tuhan, terikat dengan Tuhan. Keadaan ada dia dan tiada dia pun Tuhan ikat. Ya, hidup dia ada tarikh berapa Tuhan ikat. Kau lahir tahun sekian, tahun 60. Kau mati tahun, maknanya 70, 10 tahun hidup. Misalnya kan, dia makna terikat. Mana yang mengada dan meniada adalah dia. Sekarang bila kita tengok benda yang ada semua ni, nampaklah kebesaran dia, keagungan dia mentadbir. Dia Tuhan suruh kulin juru maza fi samawati wal ardh, kita berarti apa yang ada dalam langit bumi itu tanda kebesaran dia. Dan dialah yang meniadakan, dah ada, mengada benda belum ada, meniada benda yang dah ada di padam ni. Ya, dia tiadakan dan memindahkan dia satu kelakuan pada satu kelakuan yang lain, daripada senang kepada susah, daripada susah kepada senang, daripada kecil kepada besar, besar kepada dia lebih besar untuk berpindah. Ya, berpindah. Siapa yang memindahkan keadaan? Dia. Jadi makna semua benda ni panggil menunjuk ke arah dia, cermin. Sebab wujud makhluk dipanggil mir'at. Ya, makhluk dipanggil mir'at. Makna cermin memandang kewujudan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Ya. Kalau begitu, sahlah dipermaknakan lafaz Tuhan itu dengan tuan bagi tiap-tiap suatu. Senang. Ya, dia berhubung makna kita apa? Allah Ta'ala ni tuan punya segala sesuatu. Dia panggil Malik. Tuan punya bagi segala sesuatu. Segala sesuatu makhluk semua adalah milik dia. Sebab tu kita dalam tasawuf disuruh kita memandang kita tidak memilih, bahkan kita dimilih. Ya, tak ada begini apa? Apa ada begini kan? Kita ada pun ada bayar deposit dengan tuan. Dia nikmat dia pilih, kita kasih dengan ilalah kita menumpang di dunia pun dah baik. Ya. Atau dipanggil tumpuan bagi tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala itu memiliki tiap-tiap sesuatu. Atau dia Ta'ala disebut Tuhan, mana Tuhan itu makna tumpuan bagi tiap-tiap sesuatu yang mawjud, yang lain daripada zat Allah Ta'ala sendiri. Mana dia ada tempat tumpuan. Apa makna tempat tumpuan? Semua benda terikat dengan dia, tidak bercerai walau satu saat pun. Itu dipanggil Allahus Samad. Sebab surah Ikhlas itu besar kan? Mempunyai makna cukup besar, cukup dalam. 3 kali baca dah sama pahala dengan baca Quran. Ya. Bila tuan-tuan tak baca Quran, tak kata anda baca Quran 3 kali itu, malas ni. Dah kata dah. Oh, cepat awak baca. Saya baca Quran 3 kali. Itu nisbah pahala. Ada nisbah kiraan lain kat hukum bacaan dia. Ya. Baca satu ayat 10 pahala banyak kan. Satu huruf yang besar kan. Mana bila sebut Tuhan kita nampak ada tumpuan tiap-tiap satu. Mana kata Tok dia ni mahir tu tauhid ni. Dia punya hurai cantik bahasa ni. Ya. Bila sebut Tuhan dia tempat tumpuan. Ini makna apa dia ambil ni? Mana iftikar kullu ma siwa ilai. Berhajat segala yang lain kepada dia, tertambat segala yang lain kepada dia. Adapun Tuhan bermakna apa? Dia terkaya. Tuan dengan Tuan, Toki dengan kuli, mana kaya? Tuan. Mana disebut Tuan makna dia memiliki. Memiliki makna apa? Dia maha kaya. Dia tidak berhajat siapa. Yang lain tak berhajat kepada dia, tumpuan kepada As-Samad. Disebut Allah makna Tuhan kita kenal. Dia tempat tumpuan As-Samad, tumpuan segala perkara. Segala perkara terikat dengan dia. Dengan zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Maka telah bersetuju oleh segala yang berakal. Orang yang berakal setuju mana? Dia terima. Dia mengaku di atas adanya Allah Ta'ala. Melainkan puak-puak yang sedikit juga mengatakan tidak ada Tuhan. Itu kira lah etis apa kan. Maknanya dia tak mengiktikat sebab apa Tuhan tak buka
kita beri hidayah. Bagi kita syukur banyak. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Siapa Tuhan beri hidayah, tak ada orang bisa sesat dia. Siksa jahannam pun dia tak akan berubah, tidak. Tapi kalau Tuhan beri sesat, tak ada siapa malaikat turun pun dia tak beriman. Ini maknanya apa? Tuhan tak jadikan nama dia Al-Hadi yang memberi hidayah, ya, ataupun Al-Mudil yang menyesatkan hakikat semula. Ada pun makna Rasul ialah insan, manusia. Bermakna Rasul bukan jin, ya, bukan daripada makhluk lain, daripada manusia yang memberitahu oleh Tuhan. Tuhan beritahu kepada dia akan dia hukum-hukum supaya beramal. Mana Rasul ialah insan yang Tuhan turunkan wahyu. Tuhan beritahu akan segala hukum hakam, beramal dengan dia dan menyampaikan dia kepada yang lain. Mana dia tahu dan dia kena sampai. Kalau Tuhan beritahu untuk dia sendiri, itu Nabi, ya, menerima wahyu tu. Rasul menerima wahyu, Nabi pun terima wahyu. Cuma Rasul makna dia kena satu lagi tambahan, dia kena menyampaikan risalah Tuhan, agama. Maka jika dia beritahukan dia untuk dirinya jua, ya, maka itu namakan Nabi jua. Makna kalau dia suruh beritahu untuk dia dan sampai ke Rasul, maka makam Rasul lebih tinggi daripada dan penghulu segala Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajiblah di atas kita semua terima dan percaya dan menurut akan sekalian ajaran yang keluar daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wajib terima sebab dia dapat mandat terus sebagai Ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang didatangkan oleh Rasul maka wajib kita terima pakai, dan apa yang dilarang wajib kita tinggalkan. Di sini letaknya kejayaan insan dunia dan akhirat. Apabila dia mengerjakan disuruh dan tinggal dilarang. Macam Nabi mengatakan, man tamassaka bi sunnati dakhala jannah. Siapa berpegang teguh dengan sunnahku, perjalananku, maka jaminan syurga untuk dia. Ya, maka masuk di dalam sunnah itu hukum yang lima adalah wajib, haram, sunat, makruh, harus. Yaitu Nabi kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengerjakan sekalian yang wajib pada syarak dan pantang daripada diharam itu, ya, diharam dia pada syarak. Mana wajib buat dan wajib pantang. Dia guna istilah pantang nanti, dia tak guna istilah tinggal. Ya, kita biasa wajib meninggalkan maksiat. Takut orang kesamaran. Bila tinggal ni maknanya kena buat dulu. Dia makan separuh dia tinggal, itu panggil tinggal, kan? Kalau pantang tak makan terus. Awak tak makan? Tak, saya tak makan, saya pantang. Kita pula pantang jumpa siapa? Awak tak ada pantang, saya pantang dia, pantang jumpa. Angkat semua saya sebab dia, kan? Ini pantang tu maknanya tak buat terus. Faham? Kalau meninggal maknanya dia buat, kemudian dia tengah dia tinggal, ya, dia buat dulu kemudian baru dipanggil tinggal. Sebab musannif pengarang ni dia tak guna lafaz meninggal, dia guna lafaz pantang. Bila pantang maknanya di awal lagi memang tak boleh buat terus, atau maksud dia. Dan pantang daripada yang diharamkan, ya, pada syarak. Dan saya kira di atas sekalian orang yang loba berbekal bahawa kerjakan yang sunat dan membanyakkan dia. Bekalan yang wajib itu modal. Ya, sebab kita nak berniaga kena ada modal. Kan? Saya nak berniaga, modal tak ada, tak boleh. Ya, modal kita berniaga dengan tuan apa modal besar? Iman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minu nabillah, ya. Wa tijahadu fi sabilillah. Maukah kamu aku nak tunjuk kamu satu tijarah, bisnes paling besar, tak ada tandingan. Sebab manusia kalau bisnes atas dunia ni dia jadi sampai milianer, jutawan sekalipun, ya, untung dia tidak boleh menentukan dia selamat atau tidak dengan soalan neraka dan syurga. Tapi bisnes dengan Tuhan, jamin dia punya untung dia tak kena neraka. Hal adullukum ala tijarah. Nak tak aku nak tunjuk kamu, Tuhan kata, satu bisnes tijarah tunjikum min azabin alim. Dia punya untung tu lepas daripada azab yang maha dahsyat di akhirat. Untung dia lepas azab. Atau dunia dia kaya tapi besok mati tak lepas azab. Mana pergi Fir'aun, mana pergi Namrud, mana pergi Qarun, semua dah habis digulung, ya, diumpas dalam neraka Jahannam. Mana tak lepas, itu bisnes tidak berjaya dengan dia.
bisnes yang rugi. Dia telah dia sangkut di sana. Kalau bisnes yang besar, dia boleh tunjikum min azabin alim. Mana melepaskan dia pada azab yang sangat dahsyat, sangat pedih di sana besok. Apa dia modal dia? Tu'minuna billah. Beriman dengan Allah itu modal untuk keselamatan. Mana kalau dia tak beriman dengan Tuhan, jawab dia akan terus masuk ke sana secara kekal pula. Tapi kalau beriman tapi dia tak beramal sungguh, banyak benda dilanggar juga. Dia maknanya ada iman, dan dia kena masuk sana dulu. Masuk neraka dulu dan lepas baru dia masuk syurga. Sebab syurga neraka tidak menerima secara kekal orang yang ada iman dalam qalbi dia, walaupun sikit. Akhir dia akan keluar. Ya, sebagaimana syurga pula dia tak terima terus orang yang tak ada iman, dia terima yang ada iman. Ya, walaupun sikit atau maksudnya. Jadi masuk neraka itu ada dua jenis. Satu kekal, satu tak kekal. Yang masuk neraka membuat maksiat paling besar syirik. Ya. Kalau masuk keluar balik itu dia tak sampai peringkat syirik. Label dia tak sampai syirik, maka dia akan keluar balik. Itu biasa. Tengok neraka pula tu betul kalau kita nak masuk orang yang kalau boleh nampak minta Tuhan tutup terus sendiri. Bayangkan satu besar lubang jarum saja kalau dibuka di masyrik timur, hancur di maghrib. Ya, bahang. Sekarang tu banyak orang sekarang pakai masak kerja kahwin pakai buffet je malah masak. Panas. Kalau masak tengok orang masak tu kita kan muka dah merah macam budak kena bakau. Nanti dia tutup dengan zil lagi. Wap itu pun kita tak panas sikit bau. Rasakan dia benam dalam neraka. Allah. Tak ada siapa yang boleh tahan dengan azab neraka. Itu sifat manusia. Semoga dia kata masuk dia atau temberang dia kan. Ya. Dia kena ganggang. Orang kafir tu kan, bila duduk di mahsyar, orang kafir di mahsyar tak tahan. Tu belum neraka lagi. Bau matahari sejengkal, di rumhin sejengkal itu perlu sampai masuk sampai 70 hati ke bawah, tenggelam sampai tenggelam dada, ada tenggelam terus semua. Penuh tu padang mahsyar tu. Belum neraka lagi tu. Situ pun orang kafir tak tahu kalau nak masuk neraka lah, tapi tak tahan duduk. Dia tak tahu neraka lagi dahsyat. Ya, tersifat manusia katanya. Itu belum bakal ngapi, bakal dengan panas matahari dia dekat sekarang matahari duduk langit keempat. Dan matahari sekarang disembah oleh 9 malaikat. 9 malaikat hari-hari kerja dia sembah matahari itu dengan salji supaya suhu matahari itu muqtadil. Ya, pertengahan dapat kita ambil manfaat. Kalau malaikat mengukuh, mampus kita terbakar tu. Terbakar hangus kita ni. Kalau malaikat mengukuh ikan. Bayangkan langit keempat. Besok akhirat atas kepala biqadri rumhin sejengkal. Bayangkan. Ini semua benda kita kena insaf tengok. Oh, dahsyat. Tak ada muka manusia boleh tahan azab yang sangat dahsyat. Ada juga ulama kata rumhin di mana main. Tak apalah kita pun mainin satu batu. Satu batu. Sekarang langit keempat tak tahan. Boleh turun lagi ketiga hangus kita ni. Matahari. Ya, besar tak besar matahari. Maknanya kepanasan tu pun tak tahan. Apa tak lagi azab neraka yang dikali dengan 70 kali ganda. Oh, memang tak. Maknanya disebut neraka di mana azab yang tak ada siapa boleh tahan. Paling hebat dahsyat azab. Begitu di syurga, paling hebat nikmat tak ada tanding. Benda dua tempat ni memang tak ada tanding. Nisbah nikmat cukup hebat, nisbah azab pun cukup hebat. Cukup hebat tak ada tanding. Azab itu neraka namanya. Cukup hebat nikmat tak ada tanding, itu syurga namanya. Ya. Sebab dalam syurga jangan cari tempat kerisauan, tak ada di sana. Dan syurga tak ada risau. Bahkan makan pun tak ada pergi toilet. Kita makan surat-surat boleh pergi di jamban. Ya. Sana tak ada. Toilet pun tak layak duduk dalam syurga. Makanan minum semua jadi peluh. Dan peluh lebih harum daripada kasturi. Ini nak cari. Dia pakai spray pun peluh hangit je. Ya, itu kehebatan nikmat syurga maha dahsyat. Tapi ada lebih dahsyat satu lagi berpaling. Tengok dia tuan sini, itu lagi dahsyat. Ru'yah itu buka. Bahkan dunia nikmat paling besar kan, sedap ibadat besar, tapi kata buka muka syafah dengan dia lagi dahsyat. Dia bagi makan musyahadah. Itu yang kita nak sebut dalam apa? Suruh kita nak tembak biar terbuka. Biar hati kita sentiasa dengan dia. Duduk bareng kita sentiasa dengan dia. Itulah nikmat sebenarnya. Bila kita ikatkan hati dengan Tuan punya segala-galanya. Ya. Nak kawan dengan Tuan yang maha kaya, tak ada nak kawan dengan kuli bangsa. Dia jumpa pergi istana, dia jumpa Tuan Ku ke, nak jumpa jaga. Dia jumpa jaga apa hasil apa dia. Jumpa Tuan Ku. Oh, dapat projek banyak. Kalau kita dunia. Mana pergi makrifat dengan dia, bawa terbuka futuhat, fight, nur, macam-macam terbuka.
Dan saigianya di atas sekalian orang yang lobo-lobo berbekal bahawa berkerjakan yang sunat. Sunat itu dipanggil apa? Untung. Dia sewa bawa teksi kan. Tuan teksi nak satu hari sewa 100. Dia cari apa 100 dah balik. Aku dapat bayar je dah. Cari lebih. Kan? Kalau dia cari 200, mana dia dapat 100. Kalau dia 300 dia dapat, mana dapat 200. Macam tu lah. Mana sunat tu untuk laba kita. Dan saya kiranya atas kita lobakan sembahyang sunat, bawa sembahyang benda-benda yang sunat, sembahyang, berpuasa, berzikir dan sebagainya lah. Dan membanyakkan dia. Dan juga meninggalkan yang makruh. Sebab makruh itu merugikan kita. Dan jangan kita berasa panjang angan-angan. Jangan ingat kita nak hidup lama. Takut dia berangan-angan, bukan yang kapan dah tenun. Yang kapan dah tenun, dia punya angan-angan, wah 20. Kalau dulu begitu, landa dulu kosong. Dunia kosong, akhirat pun kosong. Ya. Tulul amal, tu penyakit apa dipanggil? Penyakit apa? Itu dalam kitab tasawuf tu bahas. Penyakit dalaman. Sebab manusia bila dia panjang angan-angan nak hidup lama, dileka. Dileka membuat persiapan. Lepas tu dalam hadis kan, Nabi kata apa? Ya. Wa'mal li akhirat ka'annaka tamutu badan. Wa'mal di dunyaka ka'annahu ta'ishu abadah. Beramal akhirat seolah kamu mati besok. Kamu beramal dunia seolah kamu hidup selama-lamanya. Apa maksudnya? Budak sekolah tingkatan 4, tingkatan 5. Tingkatan 4 dia boleh main padang lagi dah. Nak pieces setahun lagi lama. Yang ni nak pieces tahun. Budak dengan 2 minggu je dah. Dia tak keluar rumah. 2 minggu nak ambil SPM contohnya lah kan. Dengan yang ni lambat lagi. Makna bila dunia dia bawa masa panjang seolah kamu hidup selama. Makna bekerja tu dah tangguh sikit pun tak apalah. Tapi kerja besok nak siap, oh ni tak boleh tidur malam ni. Itu maksudnya. Tentang akhirat dia suruh kita follow. Sungguh. Tentang dunia ni kita boleh tangguh. Sebab tu dunia ambil kita secara keperluan. Akhirat atau Allah Ta'ala bukan keperluan, itu matlamat. Kedua dia, matlamat dengan keperluan. Dunia sebagai keperluan dia. Kita ambil sebab kita bukan malaikat, kami nak ambil sebagai perlu. Tapi bukan matlamat. Matlamat kita dia, wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhan kamu kemuncak. Maknanya apa? Matlamat hidup kita ialah dia. Mana kenal akan dia, sembah akan dia, taat akan dia. Itu maksudnya. Ya. Dan janganlah kita berasa panjang angan-angan hidup dengan cadang nak beramal pada masa tua. Dengan orang kena ni. Pada masa muda dia kena akal, dah tua dia kena bodoh. Pada masa muda dia akal kena. Jangan hantar besok tak tua kita pergilah. Dah pencen kan? Kita pergilah sekolah masjid. Guru belum pencen ajar dah sampai tu. Dah terjongkang mati kan. Ada pula teruk lagi dia akalkan orang. Dia pencen tu kita beramal ni. Guru dah pencen tu pergi mana? Dia pergi kat sungai mancing ikan. Punya nak bebal ni. Gua ambil ikan kat orang yang kau mancing kat tu. Kau apa? Lepas tu ada banyak kau mancingkan duit je lah pergi kata gitu. Umur dah dekat petang ni tak nak sibuk lagi kan. Itu umur 40 dia tuan-tuan, amal kena ubah tukar gear. Ya, kena pakai gear speed tuan-tuan. Speed tebur je kan. Sebab apa? Al-ibrah bil khawati. Kiraan ni kiri ujung. Kita lagi 3 pusingan. Pusingan pertama lepas 2, yang ketiga ni kena speed tuan-tuan, kena tukar gear ni sebab pusingan ini penentu. 3 pusingan penentu ujung ni. 20 tahun tahun pertama, 20 tahun peringkat kedua. 40 ke depan ni sampai umur kali Nabi 63. Mana start umur 40 kita dah tak boleh main lagi tu. Ibadat dah kena luar biasa, jangan macam biasa. Ni sampai nak mati ibadat macam biasa je lah, macam biasa. Yang luar biasa makan, pelik-pelik dia makan kan. Makan macam-macam menu ni pula. Ya. Ibadat tu kena luar biasa, mana kena ubah. Ya, sebab kita makin dekat menghadap Allah Ta'ala, persiapkan peningkatan makin, biar dia makin semangat, makin meningkat. Itu kan ada itu lah. Mati dia nak mati, dia mati tak nak mati, dia mati dia siap nak mati, boleh mati, dia ingat mati, dia buat-buat lupa mati kan. Tak dia nak hilang. Dia buat-buat lupa, ya cerita mati. Dia mati, betul dah terjongkang tu. Yang dia duduk buat tahir lori. Maut benda yang dah ditunangkan. Kullu nafsin za'iqatul. Tiap-tiap penyawa semua dah siap Tuhan tunangkan dengan mati. Tunang dengan manusia ni boleh putus. Dah bernikah bukan boleh bercerai. Kan? Tapi kalau dengan ni tak ada. Kita dengan maut tak ada jalan penceraian. Makin rapat.
Ibarat surat apa? Jemputan dah diedar, makin dekat. Sila buat persiapan termasuk. Ya. Dan janganlah kita berasa panjang angan-angan kepada Rasulullah SAW tadi, kalau suap makanan dia tak sangka boleh telan. Ya, langkah pertama dia tak yakin boleh susul langkah dulu. Sebab apa? Tengah-tengah tu maut bila boleh sampai. Ba'al maut jadi bainan nafasain. Maut itu datang antara dua nafas. Sebab tu kita guna zikir fi kulli lamhatin wa nafas, setiap nafas. Ya, sebab bila maut dia datang. Dengan cadang nak beramal pada masa tu, tua masalah. Ya, saya tu kan tak nak ni, saya minat belajar ni, tapi yang tidak ada tua. Dah tua kena akal pula. Saya kan tak nak belajar ni, pinggan dah sakit. Saya kata nak belajar, mati dah gabun. Oh, dulu masa tua, masa muda kena tipu. Dah tua kena akal dengan nafsu dan syaitan. Ya apa? Dulu kosong. Masa muda kosong, masa tua pun hari kosong. Habis. Baliklah dia besok dalam keadaan. Bila malaikat maut sesegar nak sentap nyawa besok dia, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa astanaka wa aqum. Ya Allah, mintalah sambung nyawa sikit kami nak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang beri kau umur 89 tahun dah pun kau gitu. Kan? Maka Tuhan jawab, la ruddu la adu ila mal. Ini mukanya kan aku balik ke dunia dulu lah, balik ke kami ni. Itu maksudnya. Ya. Dengan cadang beramal pada masa tu tua masalah. Maka dia kata ini angan-angan tidak betul. Kerana umur seorang kita tidak dapat tahu bilakah cukupnya. Ajal bila sampai tak tahu. Macam buah kelapa kan, kadang buah kelapa kotai tak tu, yang muda siapa-siapa ayat tu. Ya. Dan hikmat Tuhan rahsiakan umur ni, umur tarikh akhir kita mati ni kan, rahsia itu hikmat apa? Kalau Tuhan buka jahanam ni tu. Ya, umur kita berapa? Anak 60 tahun. Sekarang 30 tahun lagi share. 30 tahun anak hidup. Dia tipuan, dia buat jahat-jahat. Takkan mati punya kata. Buat 30 tahun lagi ada. Nanti besok seminggu nak mati aku duduk atas masjid kata. Memang jahanam habis dunia kan. Dia boleh tak tahu bukan rasa takut. Dia bawa ni kan ajar sampaikan maut ni kan. Dia tak. Kalau Tuhan bagi tahu kata senarai umur jahanam pun. Yang dia buat jahat puas-puas. Lepas tu seminggu lagi nak mati kita duduk. Dia tengok masjid pun penuh. Semua seminggu tinggal. Yang penuh semua dah tinggal seminggu. Sebab rahsia Tuhan tutup benda tu ada rahsia hikmat. Sebab tidak jahanam punya kan. Dia tahu tarikh akhir dia. Dia kata lama lagi dia lanyak dulu. Maka ini angan-angan tidak betul kerana umur seorang tidak kita dapat tahu bilakah cukup bila akhir. Ya, serta beberapa manusia yang muda-muda dan kecil-kecil ya, pada kita yang telah mati. Yang tua kadang-kadang orang kata tak mati. Ya, yang pula nak mati tak mati. Yang tak nak mati pula mati macam-macam. Sebab tu nak ceritakan kuasa besar di tangan dia. Dia pegang segala-galanya. Jadi beberapa banyak yang mati di tengah-tengah kerja kebun. Tengah-tengah menyangkut tombang habis. Ada tengah main golf. Puk di golf tu. Ya, mungkin ada seorang tu dia mati pada golf. Turun keluar, siap dah makan ubat, cek darah, tak ada kencing manis. Dia ingat tak ada kencing manis, tak mati. Mati bukan kes sakit, mati kes ajal. Ajal sampai kau sehat pun jalan. Ajal, tempoh dah habis, kami tamat. Dah tamat tempoh. Nak duduk apa lagi? Tuan tak bagi tempoh lagi, dah tamat. Ya, sehat macam mana pun jalan. Kalau tempoh lagi 2 tahun, dia mati macam nak mati, dah mati kan. Ya, tinggal apa? Koma dah, koma. Dah koma, 6 bulan koma, nokta je belum, dia koma je. Dia nokta je habis tu. Dia berkoma je dan dia macam. Sebab apa? Ajal dengan dia. Itu maksudnya. Cik darah bosong siap. Dia berpuhaya. Tampung terjongkang. Dipukul bola dengan dia jalan gili. Matilah dekat padang golf. Ya. Maka sedarlah kamu, hai kaum-kaumku, kata Tuhan pengarang. Ya, maka silakanlah kamu belajar serta beramal. 2. Imam Ghazali sebut dia apa? Al-ilmu wal amal wa huma jauharani li ajlihima tara tasnifal musannif ila. Ya, ilmu dan amal ni 2 permata yang sangat mahal. Kena dialah kamu tengok karangan ulama berjuta-juta kitab macam-macam. Semua ilmu dan amal. Besar 2 permata. Ya.
Tapi yang tak nak ilmu mata, tak kerti mata tu binatang je. Ya, kita ambil permata yang harga dia 500,000 sebiji. Zamrud 1,500,000, nilam 1,500,000, lagi apa? Permata yang merah atau apa? Kelima 500,000. Kan? Kita gaul dengan jagung bagi makan ayam. Agak-agak ayam ambil yang mana? Jagung, 3 biji dia tak sentuh pun. Kalau dia jual tu, dia punya jagung boleh sampai Singapura nonton. Ya, satu dia tak habis sampai 7 keturunan dia makan tak habis. Tapi dia tak kenal. Permata tak kenal, jagung dia makan, permata tak habis. Itulah manusia. Tak, permata ilmu dan amal cukup besar. Dengan dia kita kenal siapa kita, siapa Tuhan. Dengan ilmu tadi kita kenal dari mana kita sekarang, di mana, ke mana nak pergi depan ni. So dengan ilmu tadi. Nur ditunduk. Lepas tu kita punya syukur dengan Tuhan dapat apa? Dapat jadi ahli ilmu cukup besar. Ya. Masya Allah. Apa tidak Rasulullah tak kata tadi? Banyak hadis. Di antara dia, man ahabba ayyan zura ila muttaqa illahi minan nar fal yanzur ila muta'allimin wal muslimin. Siapa yang atas dunia suka nak tengok wajah-wajah manusia yang akan dilepaskan daripada azab neraka, sila tengok orang yang mencari ilmu, mengajar ilmu. Duduk mengajar ilmu tu, masya Allah, tu wajah-wajah yang Tuhan akan lepaskan daripada azab. Tak besar sebenarnya. Ya, tu buat syukur kita. Susah macam mana pun kita jangan tinggal di majlis ilmu. Ya, sebab apa? Itu besar. Mana dia tu orang yang dikasihi oleh Ta'ala, tiap-tiap langkah dia, malaikat, pokok-pokok, hatta hitan fil bahr, sehingga ikan di laut minta ampun kan. Ya abang, ampunkanlah orang untuk ilmu. Ya, ampunkanlah. Kalau orang untuk ilmu, kamu ni jalan dekat kubur dan 40 hari siksa kubur diangkat. Dalam hadis ini, kita mencari ilmu, kita lalu kat kubur tu 40 hari siksa diangkat. Tapi jangan tuan cakap, anak lintang 40 hari diangkat sih. Wah, itu boleh macam ni. Sebab tu dulu kita tengok kadang kat masjid tu, sanggup dia beli tapak kubur dekat masjid, dia beli untuk tu. Sebab apa? Dia tahu masjid pusat penyebaran ilmu. Kalau orang untuk ilmu lalu siksa kubur terangkat, kalau ulama lalu, itu mimbabil aula. Lebih aula lagi lah. Kalau untuk ilmu, dia tak adil lagi untuk ilmu dia lalu itu pun keberkatan ilmu tu yang dia cari itu siksa kubur terangkat. Kalau ulama lalu itu tak payah cerita lah. Ya, kalau wali lalu tu tak payah cerita. Ya. Sebab lagi hebat tu maksudnya. Sebab orang dulu sanggup tadi, dia sanggup mana kuat. Kat dalam kubur boleh beli ke apa. Pada tahu tempat kubur, tempat masjid, tempat orang mencari ilmu, tempat ilmu, ulama datang, orang belajar datang, keberkatan besar. Ya, itu dia antara dia. Baru kita syukur banyak kepada Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala pilih kita, bukan pandai kita, bukan andal kita, dia pilih, dihadiahkan kita, minat hati kita mencari ilmu. Dan banyak orang yang mati tengah kebun dan tengah meniaga. Masalah ni kan tengah kiri duit kombang. Dan berangan-angan pula akan dapat kaya dah. Nak jadi jutawan pun tak lama dah habis dah. Dan senang pada masa tua masalah. Ya. Puluh nak dapat untung lebih ni sampai jadi kedekut kadang zakat tak keluar. Sebab apa nak simpan besok dah tua senang belanja gitu. Bukan tak sempat tua. Dia kumpul orang lain sebab. Ya, mereka mau datang. Habis. Maka matilah mereka dengan kosong tangan. Dalam hidup kita apa benda yang paling besar? Dan di antara benda besar yang kita kena jaga apa? Yang pertama apa? Akal. Yang kedua, masa. Yang ketiga, tenaga. Ini benda yang kita guna besar dalam hidup kita. Akal, tenaga, masa. Bila akal dikumpulkan kumpul dunia, tenaga dikumpulkan dengan dunia, pemikiran pun situ, maka tak ada untuk akhirat. Ya, mana untuk akhirat tadi? Masa semua dia pergi berapat siang, malam, pagi, petang, sampai tak nampak masjid surau majlis ilmu langsung. Tiga benda ni mahal. Disebabkan ditanya, ke mana kamu gunakan benda? Kalau diguna betul pula, Masya Allah, darajat dia tinggi di sisi Allah. Maka matilah mereka itu dengan kosong tangannya daripada harta punya, tak bawa balik kan kegagapan dia, dan daripada amalnya. Kerana nak sembahyang puasa dan belajar itu mereka kata nanti kaya dulu gitu. Saya ni memang semangat ni, jangan kata saya memang bohong ni. Dia semangat ni, semangat ni dia apa tu yang mati ayam ni. Ya, ada masa pun dia guna tempat lain. Ya, semua maknanya angan-angan tipuan nafsu. Maka ini adalah satu kerugian yang amat besar di sisi yang berakal laki-laki dan perempuan yang berajak kepadanya oleh nafsu dan syaitan.
Ya. Maka sedarlah kamu, hai kaum-kaumku, maka silakanlah kamu kepada belajar serta beramal selalu dengan ilmu yang kamu dapat itu. Dan jikalau kamu payah dan miskin sekalipun, tak apalah, ya. Dan ambillah kamu dan kerjakan kamu daripada harta dan pekerjaan dunia itu mudah-mudah juga. Ya, ialah yang tidak membawa kepada rugi masa hidup kita di atas dunia yang sementara. Jadi kita cari dunia sampai jangan sampai kita terugi. Ya, cari dunia sekali sebagai apa tadi? Sebagai keperluan. Jangan jadikan matlamat. Dan hendaklah kamu serah sekalian pekerjaan kamu kepada Tuhan yang tentu adanya dan sedianya ilah mana ilah akhirih, yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Maka Tuhan Maha mengetahui dan segala-galanya. Oleh kerana itu kita wajib bertawakal kepada Ta'ala, ya, berserah kepada Dia. Usaha dan berserah. Sebab apa kita serah? Sebab usaha tak memberi penentuan yang menentu ilah Ta'ala, memberi kesan ilah Dia. Dan satu lagi, dan jangan kamu buat bermudah-mudah dengan ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin, ilmu asal bagi ad-din. Kalau kita akal umbi bagi agama. Pokok tentang bila akal dewasa je pokok dia. Kenapa pokok tengok daun dia jatuh selai. Lepas tu buah buah lain, buah ke bawah dah rosak, dia nak naik-naik. Naik-naik dah tiba ke bawah. Jadi kan pokok dia rosak. Sebab tu usul asal kena jaga. Ya. Yang telah berbuat pemudah-mudah dengan dia oleh yang jahil-jahil. Orang yang tak mengaji usuluddin itu yang jahil-jahil. Dan juga bebas-bebas, main suka hidup mana bebas dari ikatan Allah Ta'ala. Seronok-seronok, ya. Mana ada ayat Quran Nabi hidup untuk seronok dan hidup semua untuk jadi menzahirkan kehambaan kepada Allah. Dan yang sombong-sombong pula dengan tidak tahu, ya, ke mana hala pegangan mereka itu, dan mencela-cela mereka itu akan orang yang mengaji ilmu usuluddin. Ya. Kalau mengaji, saya mengaji macam-macam dah bunyi kan, macam-macam hal kita tengok kan. Dan ini membanyakkan dia supaya tinggal orang awam dalam jahil. Itu muncul dia. Seperti mereka juga, dia suruh orang jadi jahil, bodoh jadi. Maka dapatlah mereka itu tipu dan tarik kepada sekendak mereka itu. Sebab bila orang dah jahil, tak kenal Tuhan, senang tak syaitan nak tarik, senang kan. Jadi hakal itu macam. Maka silalah saudara-saudaraku perhati dan renung, dia kata, akan takrir, ya, yang hamba di sini, mana apa yang diolah oleh Tuhan sini, yang bersabit dengan ilmu usuluddin yang boleh dikatakan bagi bila dipaham kehendak hamba di sini, maka orang itu lepaslah daripada taklid yang dikhilafkan pada sah intikadnya, iaitulah masalah dalil. Ya. Sebab kalau taklid, maka dia kira setengah ulama kata iman taklid sah, setengah ulama kata tak sah. Ya. Kalau kain tuan-tuan, kita tanya kain dia bersih tak? Seorang kata bersih, seorang kata tak ada lah, kotor. Macam mana? Sedap kita pakai. Seorang kata bersih, seorang kata kotor. Senang, dia masuk dalam mesin masuk, pergi ambil air dalam bubuk. Air dalam kain dalam bubuk senang. Itu memang dah suci makna itu. Mana benda dia terpitikai. Dia kenal Tuhan tapi dalil tak ada. Maka iman dia tidak ulama. Setengah kata sah, setengah kata tak sah. Tapi kawan muktamad kata sah. Tapi ma'al isyan serta maksiat serta berdosa kalau dia sini orang yang akal dia boleh berfikir. Habis. Jadi kita selesaikan satu-satu. Biar kemas ilmu usuluddin, ya, mana-mana ilmu akidah Allah Ta'ala. Dan bahasan sifat wujud pun masuk.